Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Puan Jen? Boleh dengar, ya, boleh dengar. Terima kasih. So, untuk sesi kali ini kerana masa yang singkat, kita akan fokus lebih kepada soalan-soalan yang menjadi pilihan, yang menjadi fokus utama khususnya berdasarkan analisis soalan-soalan tanpas dan juga berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan percubaan peringkat negeri di seluruh Malaysia. So saya akan teruskan perbincangan ini melalui paparan PowerPoint yang akan ditayangkan sekejap lagi. Nampak? Hello? Tak nampak, tak ada PowerPoint. Nampak muka doktor dan juga murid-murid yang lain. Ya, siap. Sekarang? Nampak sekarang? Nampak sekarang. Naik dah. Okey. So, kerana masalah masa, saya akan fokus lebih pada kertas 2. So anyhow, dalam masa seminit cuma saya buat peringatan. Sejak kita sudah berehat jangka masa yang lama, so saya harap sejarah tak jadi bersejarah. Ya, kita akan kembalikan semangat untuk belajar sejarah sebagai subjek wajib lulus dan juga banyakkan buat latihan. Okey. Oleh kerana saya akan fokus kertas 2, cuma saya akan lalu sepintas lalu mengenai kertas 1. Okey, so ini adalah paparan untuk ingatan kembali kertas 1 ke sejarah mengandungi kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Untuk mendapat A+, A dan A- ini antara skor-skor yang perlu kita perolehi untuk setiap kertas. So di sini kertas 3 untuk pelajar yang cemerlang dan sederhana ke atas tidak menjadi masalah, dan juga pelajar lemah pun tidak ada masalah. Kertas 3 amat membantu. Kertas 1 perlukan latihan yang berterusan, khususnya soalan-soalan tentang lepas dan juga soalan-soalan percubaan dan soalan-soalan lebih mencabar. Begitu juga menjadi penentunya adalah kertas 2 yang mengandungi wajaran 50%. Ini adalah paparan analisis yang dibuat bagaimana soalan-soalan tahun lepas ni berulang setiap tahun. So boleh dikatakan hampir 30 soalan ke atas berulang setiap tahun dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Kalau kita buat latihan berterusan, insya-Allah tidak jadi masalah untuk menjawab, dan ini mengukuhkan lagi pencapaian kita dalam mata pelajaran sejarah SPM. So kertas 1 ni seperti mana saya sebut tadi, inilah antara kaedah-kaedah untuk menguasai kertas 1 yang akan diperincikan kemudian oleh Puan Nazrina. Okey. Dan kertas 2. So kertas 2 mengandungi soalan struktur dan isi. So kalau kita melihat untuk menjawab banyak isi khususnya, strategi kecemerlangannya kita mestilah jawab satu berbentuk isi. Kesilapan pelajar tertentu kadang-kadang terleka dan mereka buat graf dan sebagainya. Ini menyebabkan markah telah dipotong dan ini merugikan pelajar. Dan kita juga kena gunakan respon kata tugas seperti sebagai, seperti, untuk, sebagainya. Beri fakta, huraian dan contoh dan penanda wacana. Dan respon kata tugas di sini maksudnya soalan yang dipaparkan itu jelaskan, bincangkan, terangkan, nyatakan. Itu kena jelas dengan betul-betul soalan yang akan diperincikan kemudian. Dan kalau boleh kita tulis satu fakta, satu perenggan. Dan itu tak jadi perkara ini tak jadi masalah. Jawapan adalah satu perenggan pun tidak jadi masalah, pelbagai atau bilangan perenggan yang berbeza pun tak jadi masalah. Ini satu fakta, satu perenggan bertujuan untuk memudahkan guru untuk pemeriksa untuk memeriksa dan memudahkan kita sebagai pelajar untuk menjawab dan memastikan poin-poin atau isi-isi yang kita dapati dalam proses ulang kaji kita dapat dipenuhi dengan mudah. Dan tulisan mudah dibaca ini penting kerana pelajar menggunakan
menulis dengan tulisan kecil sangat sampai menyusahkan pemeriksa untuk mengenal pasti apa maksud perkataan yang ditulis. So ini adalah satu perkara yang perlu diambil berat oleh khususnya mereka yang mempunyai tulisan yang kecil, tulisan yang halus, yang dia saja boleh baca, orang lain susah nak baca. So yang ni minta perhatian supaya tulisan ini bolehlah ditulis dalam satu kadar saiz yang boleh dibaca oleh pemeriksa. Sekarang tulisan yang kecil juga boleh menjaskan perasaan pemeriksa yang mungkin dalam keadaan tension, mungkin keadaan stres ketika makin tulisan kita pula kecil ini menyebabkan agak sukar untuk dia untuk membaca dengan keadaan yang tenang. So kesilapan calon, saya tidak faham arahan soalan, ulang fakta jawapan, tulis pernyataan soalan, tidak ikut markah fakta, tidak tepat, tidak tulis bentuk esei. Ini antara kesilapan yang dikenal pasti dalam penulisan jawapan esei. Jawapan yang terbaik inilah jawapan yang hebat, contoh yang terbaik, fakta yang contoh nilai dan kesan yang akan diperincikan kemudian di sesi yang ketiga. Okey, so kita terus kepada topik keempat dan tajuk pilihan SPM. Di sini saya akan ceritakan tentang soalan-soalan penting khususnya untuk tingkatan 4 dan akan disambung kemudian oleh Cikgu Afsan untuk tingkatan 5. So kita perhatikan di sini bab 1 tingkatan 4, tamadun awal manusia. Okey, tamadun awal manusia ni kalau kita perhatikan analisis soalan-soalan percubaan negeri, kebanyakannya memfokus kepada maksud atau konsep tamadun. Ada juga menceritakan tentang konsep, yang ni kena baca lah maksud dan konsep tamadun secara keseluruhan kita kena tahu. Tapi fokus utama lebih kepada tamadun Huanghu, tamadun Indus dan tamadun Mesir. Okay, so yang ni adalah satu topik yang mudah. Fokus kepada dua perkara. Satu, latar belakang dan juga sumbangan tamadun itu sendiri. Tamadun Huanghu, apa sumbangan dia, apa ciri dia. Tamadun Indus, begitu juga tamadun Mesir. So ini peluang kemasan untuk kita untuk skor dalam topik ni, khususnya bab 1 ni agak mudah. So contoh, tips dan akronim. Untuk contoh untuk tamadun Mesir, kita boleh ingat perkataan tikus. T merujuk kepada tulisan atau tulisan hieroglif. I, ilmu, seperti ilmu matematik, astronomi, geometri. K, kertas dan juga kalender. U, ubat-ubatan, khususnya untuk mengawet mumia. Dan S, seni bina, iaitu piramid. So kita boleh ingat akronim tikus. Akronim amat penting untuk kita sebagai seorang pelajar, khususnya masa-masa terdekat ini, supaya kita dapat mengingat dengan mudah sumbangan tamadun Mesir dan juga sumbangan-sumbangan tamadun lain seperti, dan juga topik-topik lain. Kita kalau boleh buatlah akronim yang menyenangkan kita untuk mengingat. So tikus ni amat mudah untuk kita ingat tentang sumbangan tamadun Mesir. Tapi dalam menjawab jawapannya kita perlu menulis dalam bentuk yang sempurna. Kita kena tulis jawapan dalam bentuk yang sempurna. Seperti contoh, antara sumbangan tamadun Mesir adalah mencipta kertas. Mencipta kertas. Dia tak boleh tulis mencipta kertas dengan ayat tergantung. Ini akan diterangkan kemudian. Kalau kita menulis demikian, kita akan kerugian markah. Kita kena tulis dengan ayat yang sempurna yang akan diterangkan kemudian. So kita boleh paparkan tikus. Tulisan, ilmu, kertas, ubat-ubatan dan seni bina. Mudah kan? So ulang balik pelajar, tikus. Tenang je lah, tikus, tulisan, ilmu, kertas, kalender, ubat-ubatan dan sebagainya. Another touch and go, tips touch and go lah. Sumbangan semua tamadun. Kalau ditanya saya untuk pelajar yang lemah atau khusus pelajar yang sukar untuk ingat dan sebagainya, kita boleh ingat 3 perkara. Sumbangan ilmu seperti matematik, geometri, kalender, seni bina. Hampir semua tamadun mempunyai sumbangan yang sama. So kalau kita tak ingat tamadun apa, so kita boleh tulis jawapan ini, dia akan bawa pada markah.
Okey, latar belakang semua tamadun memang berbeza, tapi ada persamaan. Semua tamadun bermula di sungai. Kalau kita kata, okay, apakah latar belakang tamadun Indus? Kita kata tamadun Indus bermula lahir di lembah sungai. Sungai apa? So, sungai itu kenapa betul lah? Sungai Indus. So, sungai ini kita dapat satu markah. Mungkin ikut skema dapat dua markah sebab ada sungai. Contoh sungai. Sungai Indus. So ini untuk pelajar yang agak sukar atau tidak bersedia lagi dan sebagainya, boleh gunakan tips ni, tips tajan itu. Tapi untuk kita yang berhajat untuk dapat A plus ke atas, maka kita perlu kalau boleh kuasai semua dengan sempurna. Okey, bab 2. Bab 2 ini kalau kita perhatikan ada negeri yang tanya, Kelantan, Johor, Sabah dan Sarawak. Dan fokus bab 2 ini adalah mengenai peningkatan ekonomi dan pendidikan. Dan difokuskan tamadun India untuk ekonomi, China dan pendidikan untuk Yunani. Peningkatan sosial. Peningkatan sosial seni bina dan juga sains dan teknologi. So mereka fokus soalan di sini kepada dua perkara utama ni lah, peningkatan ekonomi pendidikan dan peningkatan sosial merujuk kepada seni bina serta sains dan teknologi. So itu perlu buat latihan dan juga penulisan nota dalam bentuk nota ringkas. Okey, satu lagi tipsnya, untuk penulisan nota ni kita boleh belajar melalui skema jawapan. So ambil skema jawapan, ambil yang mudah dulu, kuasai fakta yang mudah, kemudian kita merujuk kepada fakta yang susah. Jangan ambil fakta yang susah dulu. Sebab dari sisi psikologinya, kalau kita dapat menguasai yang mudah dulu, maka kita lebih bersemangat dan bersedia untuk menguasai fakta yang lebih sukar. Okey, bab 3, tingkatan 4 merupakan satu topik yang amat panas dan memang ditekankan di semua negeri. Okey, kalau kita perhatikan paparan di atas, Terengganu Negeri Sembilan, Perak, Kelantan, Melaka, Perlis, Pulau Pinang, begitu juga Kedah dan sebagainya. Mereka menekankan dua perkara utama, iaitu kerajaan, topiknya kerajaan agraria. Yang ini wajib dikuasai oleh setiap pelajar, kerajaan agraria. Okey, di sini kita tidak menjamin bahawa kerajaan agraria atau yang kedua pengaruh Hindu dan Buddha akan keluar 100%. Tapi kebiasaannya ada kemungkinan yang besar. Di sini tidak ada jaminan. Tapi kebiasaannya ada kemungkinan yang besar. Kenapa topik bab 3 ni difokuskan? Okey, untuk tahun ini. So kerajaan agraria kita fokus pada semua ciri kegiatan ekonomi, faktor perkembangan. Begitu juga pengaruh Hindu-Buddha ni difokuskan pada pemerintahan dan juga seni bina. So untuk kerajaan agraria dan baca juga tentang kerajaan maritim sebab kadang-kadang SPM dia akan gabungkan kedua-dua topik tersebut. Okey, untuk menguasai bab 3, saya ada sedikit tips yang amat mudah yang dapat kita kuasai dalam jangka masa yang pendek. Contoh, kita jawab soalan ni lah. Jelaskan tentang kegiatan ekonomi masyarakat agraria. So, kita perlu ingat tanam. Okay. Cuma kita ulang-ulang perkataan tanam, ternak, tangkap, kutip, dagang atau berniaga. Okay, kita ulang balik ya. Tanam, ternak, tangkap, kutip, dagang. So kita lepas tu kita fokus pada tanam. Tanam apa? Tanam padi. Padi apa? Padi sawah dan padi rumah. Okey. Lepas tu kita satu lagi tanam buah-buahan atau tanaman sampingan seperti buah-buahan, pisang, sayuran dan juga jagung. Ternak apa? Seperti lembu. Ternak lembu, kambing dan sebagainya. Contoh dia bagi markah yang diperuntukkan untuk contoh adalah satu sahaja. Kalau kita tulis 10 pun kita akan dapat 1. So sekurang-kurangnya kita bolehlah tulis 1 atau 2. Seterusnya tangkap apa? Tangkap ikan. So ini amat mudah untuk kita ingat. Kutip apa? Kutip hasil hutan. Hutan. Contoh apa dia hasil hutan? Kita ingat perkataan hutan. Tan seperti rotan memadai. Okay, mengutip hasil hutan. Mereka mengutip hasil hutan seperti hutan. Kita boleh dapat 2 markah di sini ya. Hasil hutan, contoh seperti hutan. Itu juga sarang burung dan kulit kura-kura.
Dan akhir sekali, berdagang, meniaga secara tukar barang, khususnya lebihan tanaman kepada kerajaan maritim. Ini antara contoh kaedah kita guna untuk buat nota dan juga kita letakkan dalam satu kertas, kita tulis dalam kertas atau file, letak dalam file dan kita boleh rujuk. Okay, nota ini sebagai satu persediaan yang efektif, sebagai satu persediaan efektif untuk menjawab soalan bab 3 ini. Satu lagi kaedah untuk bab 3 ni, okay, kita boleh guna kaedah ni. Okay. Kaedah kita mencari jawapan dalam soalan. So contoh, apakah kepentingan peranan tasik Tonle Sap pada kerajaan agraria? Atau apakah faktor kemajuan sektor pertanian kerajaan agraria? Antaranya adalah peranan tasik Tonle Sap. So kalau kita paparkan paparan ini, kita tulis tasik Tonle Sap. So daripada tasik Tonle Sap ni kita dapat lihat di sini tasik. Tak T kita tulis tanah. Okey, kita kaitkan T dengan tanah. Tanah apa? Tanah yang subur. Maka kita akan dapat satu markah di sini. Peranan tasik Tonle Sap adalah antaranya adalah yang mempunyai tanah yang subur. Untuk apa? Tanah yang subur khususnya kita kaitkan untuk apa? Untuk pertanian. Seterusnya I ni kita boleh kaitkan dengan ikan. Ikan apa? Ikan ada di mana? Di sungai. So menangkap ikan di tasik. Seterusnya ikan ni banyak terdapat dalam tasik Tonle Sap khususnya masa musim kemarau. Apabila wujud kata musim kemarau, maka ikan yang akan keluar daripada seluk-seluk dia. Okay, so alright. Seterusnya iklim yang sesuai. S sumber. S ni sumber, A air, sumber air dan juga tasik Tonle juga menjadi satu sumber atau satu tasik yang menjadi asas kepada pembekalan beras atau padi kepada penduduk sekitar. So ini antara kaedah yang kamu sendiri boleh reka cipta untuk mengaitkan jawapan yang dapat ditulis berdasarkan soalan itu sendiri. So ini memudahkan untuk kita ingat dan bergantung pada kreativiti anda. Okay. So berkaitan dengan pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha ni terdapat dalam pelbagai aspek, antaranya politik dan juga sosial, khususnya dalam bidang seni bina atau kesenian. So apakah contoh kalau kita perhatikan, apakah kepentingan peranan monumen, contoh candi dalam kerajaan awal Asia Tenggara. So ada pelajar dia kenal candi, dia tak kenal monumen. Monumen, candi adalah salah satu monumen, okay, atau satu bahan atau satu binaan yang dijadikan asas kepada memperingati suatu peristiwa yang penting. So candi ni dengan kata lain adalah kuil. Berkaitan dengan agama Buddha dan agama Hindu. So kalau kita ambil perkataan candi, C-A-N-D-I, candi, maka kita boleh letak candi A ni Abu Mayat. Abu Mayat siapa? Abu Mayat Raja. Okay. Lepas tu D, dewa. Apa dia dewa? Patung dewa. Tempat menyimpan patung dewa. I, ibadat. Okay. Tempat ibadat. Dan C ni kita sebut kosmos dalam bahasa Inggeris, tapi untuk jawapan SPM kita tak boleh guna C, kita perlu guna K. Okay, kosmos atau pusat alam. So jawapan yang sepatutnya ialah candi menjadi tempat menyimpan Abu Mayat Raja dan tempat menyimpan patung dewa. Ia juga berperanan sebagai tempat ibadat. Dan selain itu ia berperanan sebagai objek kosmos atau pusat alam dan juga kesenian menjadi lambang keagungan raja. So ini antara tips atau kaedah yang kita guna untuk menceritakan atau menyatakan jawapan pada soalan yang berkaitan dengan candi. Okay, seterusnya akan disambung oleh Puan Nazrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya dengan bab 4
Sekiranya dilihat bab 1 sehingga bab 3 tadi, bab 1, 2 dan bab 3, dia terangkum dalam tema 7. Sekiranya untuk soalan sejarah SPM, soalan tersebut digarap melalui tema. Jadi kalau kita lihat tingkatan 4 kita ada 3 tema. Tema 7, tema 8 dan juga tema 9. Jadi bab 1 sehingga bab 3 dia terangkum dalam tema 7. Jadi daripada tema 7 tersebut, kalau kita lihat analisis soalan SPM, kadang-kadang ada satu soalan yang dikeluarkan dan kadang-kadang ada 2, bergantung kepada tema tersebut. Bab 4 sehingga bab 8, nanti kita akan lihat satu persatu, merupakan tema 8 ataupun kita sebut sebagai tema tamadun Islam. Okey, kalau kita lihat bab 4 tingkatan 4 untuk tahun ini, dia menjurus kepada zaman jahiliah. Okey, ada 4 buah negeri yang tanya, okey, lebih pada zaman jahiliah, maksud dan ciri. Kemudian juga berkenaan dengan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dan juga kepribadian baginda, dan juga berkenaan dengan penyebaran Islam. Okay, kalau dilihat di bawah tu ada tentang kepribadian Nabi, 4 ciri wajib untuk kepribadian Nabi, iaitu fast. Jadi apa yang pelajar boleh ingat berdasarkan akronim. Okay, dari tadi lagi Dr. Siraj dah terangkan berkenaan dengan akronim. Jadi ini pun merupakan salah satu akronim untuk mengingati sifat wajib Nabi. Okay, F merujuk pada Fatona, A amanah, S siddiq dan T tabligh. Jadi ingat perkataan fast tu, insya-Allah pelajar akan dapat ingat berkenaan dengan sifat wajib Nabi. Okay. Itu berkenaan dengan bab 4. Okay. Dalam tema 8 ini juga, iaitu tema tamadun Islam, yang terangkum juga ialah bab 5. Jadi kalau kita lihat antara bab 4 dan bab 5, bab 5 yang disoal banyak negeri. Okay. Bab 4 hanya 4. Okay. Sedangkan bab 5 ada banyak negeri yang tanya tentang bab 5. Okey. Jadi ini antara topik berfokus lah. Okey, topik berfokus ni bermaksud kata bukannya dia wajib masuk, tetapi kita memberi fokus yang lebih terhadap bab 5 ni. Bukan bermakna kata bab lain tu kita tinggal terus, tidak. Tapi bab 5 ni kita memberi fokus yang lebih. Okey. Kemudian bab 5 ni ialah kerajaan Islam Madinah. Okey, kalau tadi di Mekah, sekarang di Madinah. Okey. Jadi fokus utama di sini ialah piagam Madinah, ataupun nama lain untuk piagam Madinah ialah perlembagaan Madinah. Okey, piagam ataupun perlembagaan memberi maksud yang sama, dan juga satu lagi nama yang mungkin kebanyakan pelajar tak tahu, iaitu Sahifah Madinah. Okay, Sahifah Madinah dalam bahasa Arab. Okay, jadi kita ada, kalau dia rujuk kepada piagam Madinah, perlembagaan Madinah, Sahifah Madinah, itu semua ialah perkara yang sama, iaitu perlembagaan ataupun undang-undang yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW sebaik saja Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi bermaksud kata bab 5 ni memberi fokus kepada hijrah, memberi fokus kepada topik selepas hijrah Nabi. Okey. Kemudian dalam bab ini juga pelajar boleh sentuh tentang peperangan dalam Islam. Kalau kita lihat, okey, negeri-negeri yang tanya, okey, soalan Perak, ketiga-tiga kawasan, okey, daerah
Perak 1, Perak 2 ni menggambarkan tentang daerah di Perak. Okey, semuanya tanya tentang peperangan dalam Islam. Kelantan, peperangan dalam Islam. Perlis pun sama. Johor, Sabah. Sabah dia tanya tentang piagam Madinah. Sarawak juga tentang peperangan dalam Islam. Jadi nampak di situ kita beri fokus yang lebih kepada peperangan dalam Islam. Ambil kira tentang prinsip peperangan. Okey, kemudian nama, okey, ataupun kita kata perang yang melibatkan umat Islam dan juga kaum musyrikin Mekah. Okey, jadi perang yang pertama dimulai dengan perang Badar 2 Hijrah. Kemudian perang Uhud 3 Hijrah. Jadi kita biar kita tahu beberapa peperangan, siri peperangan. Okey, 1 Badar, yang kedua Uhud, dan yang ketiga ialah perang Khandaq ataupun kita sebut sebagai perang Tarik. Okey, Khandaq ataupun Tarik. Okey, kemudian juga tentang penyebaran Islam, okey, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Okey, jadi kita bab 5 dia menjurus kepada perkara tersebut yang juga terangkum dalam tema 8. Okey, jadi pelajar boleh memberi fokus yang lebih pada bab 5 ini. Okey, kemudian bab 6. Bab 6 merupakan satu bab yang penuh dengan fakta. Okey, melibatkan banyak kerajaan selepas Nabi. Okey, selepas Nabi wafat. Okey, bermula dengan Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian kerajaan Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah dan juga Turki Ottomaniyah. Tapi bab 6 ni beri fokus lebih. Okey, jangan tinggal yang lain tu, tapi beri fokus lebih kepada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Okey, dari segi pembentukan dan juga sumbangan Bani Umayyah dan juga Abbasiyah tersebut yang juga terangkum dalam tema 8. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, banyak yang menyentuh tentang, okey, 2 negeri yang menyentuh tentang Bani Abbasiyah, kerajaan Bani Abbasiyah, dan juga 2 negeri yang menyentuh tentang kerajaan Bani Umayyah dan juga sumbangan kerajaan Islam secara keseluruhan. Ingat dalam bab 6 ni kita ada 4 yang melibatkan 4 orang khalifah, kemudian diteruskan oleh kerajaan Bani Umayyah, kemudian diteruskan oleh kerajaan Bani Abbasiyah dan juga kerajaan Turki Ottomaniyah. Jadi bab 6 ni merupakan bab yang penuh dengan fakta dan juga banyak perkara yang pelajar perlu ingat. Dan fokus utama kita ialah berkenaan dengan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Cuma kadang-kadang takut nanti kita tersilap fakta, okey, antara sumbangan kerajaan Bani Umayyah dan juga Abbasiyah. Okey, jadi fokus lebih kepada bab 6 ni. Okey, dari segi Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang masih juga terangkum dalam tema 8. Tema 8 merupakan tema Tamadun Islam yang merangkumi 5 bab keseluruhan. Okey, bermula dari bab 4 tadi. Okey. Okey, kemudian kita teruskan dengan bab 7. Okey, bab 7 baru saja masuk dalam SPM ulangan. Okey, SPM ulangan tahun 2020. Baru lagi lah. Okey. Iaitu berkenaan dengan faktor dan pengaruh kedatangan Islam di Asia Tenggara. Okey, pengaruh ni bila kita sebut pengaruh ni dengan nama lain termasuklah juga kesan. Okey, bila Islam sampai ke Asia Tenggara, apakah kesannya dalam bidang politik di Asia Tenggara? Itu sudah pun masuk dalam SPM ulangan 2020. Jadi untuk bab 7 ni, kita fokus kepada teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Okey, kita ada 3 teori.
Okay, mungkin pelajar-pelajar boleh ingat kembali. Okay, teori dari Arab, teori dari China dan juga teori dari India. Okay, antara tiga teori tersebut, teori dari Arab yang paling banyak bukti. Okay, yang paling banyak bukti yang dikemukakan oleh tokoh Syed Naqi Al-Atis. Okay, jadi boleh pelajar ingat balik teori-teori ini. Okay, ingat bila kita sebut kedatangan Islam ke Asia Tenggara, kita ada tiga teori. Okay, satu teori kata dari Arab, yang kedua kata dari China dan yang ketiga kata dari India. Jadi kita tak boleh nak nafikan salah satu daripada tiga teori ini kerana tiga-tiga teori ini mempunyai bukti masing-masing. Okay, jadi fokus kepada bab 7 ni, teori kedatangan Islam. Okay, yang masih lagi terangkum dalam tema 8. Okey, kemudian masih lagi tema 8. Sebab tu cikgu kata tema 8 ni merangkumi bab yang paling banyak. Okey, 5 bab keseluruhannya. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dan kalau kita lihat bab 8 ni masih lagi berkenaan dengan kedatangan Islam tapi lebih fokus kepada di tanah Melayu. Jadi kalau kita lihat bab 7 di Asia Tenggara, bab 8 di tanah Melayu, lebih fokus kepada negara kita. Okey, sebelum barat sampai. Okey, jadi fokus lebih berbanding dengan bab 7 tadi itu, fokus lebih pada bab 8. Okey, bab 8. Okey, kalau kita lihat pun banyak negeri yang tanya ni, bab 8. Okey, banyak negeri yang tanya. Okey, kalau anak-anak ingat, okey, bab 8 ini juga disoal dalam soalan percubaan 2 bina. Okey, berkenaan dengan mata wang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, berkenaan dengan perdagangan dan juga mata wang. Okey, kalau kita sebut tentang perdagangan di Melaka, ingat percukaian dan juga mata wang. Okey, maksudnya kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi. Okey, fokus lebih kepada ekonomi, iaitu perdagangan, mata wang dan juga percukaian. Kemudian juga fokus kepada pendidikan. Okey, pendidikan formal dan tidak formal. Okey, kemudian fokus juga kepada kesan kedatangan Islam terhadap politik. Okey, terhadap politik, iaitu kalau kita lihat dari segi kesultanan. Okey, dari segi kesultanan. Konsep kesultanan tersebut yang dibawa oleh Islam. Okay, berbeza dengan Hindu-Buddha yang menekankan kepada konsep raja. Okay, jadi fokus lebih kepada bab 8. Jadi selalunya tema 8 ni akan keluar 2 soalan. Sama ada satu soalan struktur ataupun satu soalan esei, ataupun 3 soalan pun boleh jadi. Kadang tu ada juga. Okay, tahun yang ada 3 soalan yang keluar berkenaan dengan tema 8. Jadi beri fokus lebih kepada tema 8. Okay, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Okay, jadi antara 5 bab ni, kalau kita lihat, okay, dari tadi cikgu bagi penerangan, beri fokus lebih kepada bab 5, beri fokus lebih kepada bab 6 dan juga bab 8. Okey, 5, 6 dan 8. Beri fokus lebih. Bukan kata maksud cikgu yang lain tu tinggal, tak. Yang lain tu kita tengok sama. Tapi beri fokus lebih pada bab 5, 6, 8. Okey, boleh ke anak-anak? InsyaAllah nak. Okey, dalam masa yang singkat ni insyaAllah apa sahaja boleh berlaku. Okey, berikan tumpuan yang lebih. Okey, kemudian kita terus kepada tema 9. Okey, silap tu. Tema bukan tema 8 ni ya, minta maaf ya. Typing error. Okey, bukan tema 8 tapi bab 9 tingkatan 4 sudah masuk kepada tema 9. Okey, kemudian bab 9 ni tak ada negeri yang tanya Tak ada negeri yang tanya. Sebab dalam bab
tema 9 ni, kita ada bab 9 dan bab 10 sahaja. Tahun ni kita lebih fokus kepada bab 10. Okay, bab yang paling banyak fakta. Okay, yang paling banyak fakta bab 10. Okay, jadi bab 9 ni beri fokus kepada zaman Reformation. Okay, zaman Reformation yang terangkum dalam tema 9. Okay, typing error di situ nak, maaf Okay, kemudian masih yang ni dasar ekonomi British ni ialah bab 10 minta maaf bab 10. Okay, bukan bab 9. Bab 9 tadi ialah Reformation. Ini ialah berkenaan dengan bab 10. Okay, bab 10 di mana kalau kita lihat banyak negeri yang tanya ni. Okay, dasar ekonomi British. Terutama sekali ialah ekonomi tradisional, tekankan kepada ekonomi tradisional dan juga ekonomi dagangan. Kalau kita sebut ekonomi tradisional, maksudnya sebelum British mai. Okay, sebelum British mai negara kita. Tapi bila kita sebut ekonomi dagangan, ialah selepas British mai. Okay, itu beza dia antara ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan. So beri tumpuan lebih kepada situ. Dan juga dasar ekonomi British kalau kita lihat, okay, banyak negeri yang tanya tu. Okay, diberi tumpuan lebih pada bab 10. Bukan bab 9 bab 10. Okay, yang terangkum dalam tema 9. Okay, khususnya berkenaan dengan undang-undang tanah, pemasukan buruh asing, perbandaran, pengangkutan. Sebab tu cikgu kata bab 10 ni terlalu banyak. Okay, terlalu banyak. Okay, kalau dia masuk dalam esei tidak ada masalah. Sebab anak-anak boleh buat pilihan untuk tidak menjawab bab 10 ini. Tapi kita khawatir. Kita khawatir bab 10 ini masuk dalam soalan struktur. Iaitu soalan struktur yang wajib jawab, tiada pilihan. Okay, kalau esei kita ada pilihan. Tapi kalau struktur kita tiada pilihan. Jadi kita takut bab 10 ni masuk dalam struktur. Jadi jangan tinggal bab 10 ni sebab tahun ni memang bab 10 ialah topik berfokus. Okey, fokuskan kepada khususnya berkenaan dengan dasar ekonomi British, tradisional, dagangan, undang-undang tanah, pemasukan buruh asing, perbandaran, pengangkutan, perkhidmatan kesihatan dan juga institusi kewangan. Okey, insya-Allah berkenaan dengan tingkatan 5, topik berfokus tingkatan 5 akan diteruskan oleh Puan Hafzan. Okey, Puan Nur Hafzan, bolehkah Puan Hafzan? Okey, Cikgu Nazrina, insyaAllah saya bersedia dengan slide. Okey, insyaAllah. Okey, saya rasa setakat itu saja insyaAllah. Selepas Puan Hafzan bentang berkenaan dengan tingkatan 5, topik berfokus tingkatan 5, insyaAllah cikgu akan kembali untuk menerangkan tentang cara menjawab soalan kibat. Okey, insyaAllah setakat itu saja cikgu serahkan kepada Cikgu Hafzan. Okey, terima kasih. Okay, boleh Okey, terima kasih kepada Cikgu Nazrina. Okey, saya ambil sedikit masa untuk share slide sekejap. Sementara saya berurusan untuk share slide, pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak PPD, okey, terutamanya Puan Juna yang banyak memberi semangat dan kongsi idea untuk kita cetuskan program pada hari ini. Okey, juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada anak-anak murid kita di daerah Barat Daya yang mengikuti kita pada pagi ini. Okey, cikgu doakan semoga anda semua sihat-sihat saja. Okey, dan kita doakan juga rakan-rakan kita yang berada di negeri lain yang
ditimpa musibah sekarang. Okay? Negeri cikgu, negeri Pahang ditimpa musibah banjir, negeri-negeri lain juga kita doakan semoga mereka semua selamat, dan kita di Pulau Pinang ini teruskan perjuangan kita untuk berdepan dengan SPM yang bakal menjelma pada Februari 2021 nanti. Okay, jadi teruskan semangat itu dan kita akan sambung perbincangan berkaitan dengan yang Cikgu Nazrinah telah cakapkan tadi. Okay, Cikgu akan memberi fokus kupasan tajuk pilihan SPM untuk tingkatan 5. Okay, bagi tingkatan 5, mungkin anak-anak murid semua dah bersedia dengan buku catatan. Okay, mungkin ada yang merekod kita punya perbincangan pada hari ini. Okay, teruskan. Okay, untuk tingkatan 5, kita menyambung tema daripada tingkatan 4 iaitu tema 10. Okay, bagi tumpuan untuk tingkatan 5, bagi bab 1, okay, imperialisme barat di Asia Tenggara, kalau tengok di situ banyak negeri mengeluarkan soalan-soalan yang hampir serupa, tumpuan utama hampir semua negeri. Okay, jadi apakah tumpuan itu? Okay, jadi ya, itu dia imperialisme barat, maksud dan faktor, birokrasi barat, pemodenan di Thailand, gerakan nasionalisme di Asia Tenggara, okay, Thailand, dan juga kita fokus kepada nasionalisme di Asia Tenggara, faktor dia punya faktor nasionalisme. Okay, jadi tajuk berkaitan dengan imperialisme barat ini dan birokrasi barat, cikgu akan kupas secara lebih detail lagi, memandangkan dia adalah tajuk panas lah. Okay, nanti sebentar lagi kita akan kupas apa yang mungkin ditanya dalam tema 10 bab 1 ini, kerana bab 1 ini juga ada kaitan dengan tema di tingkatan 4. Okay, kita teruskan dengan bab 2. Okay, bab 2, nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Okay, nampak lagi di situ cikgu dah catatkan, okay, tumpuan utama hampir semua negeri. Okay, satu ingatan untuk anak-anak murid, okay, kita guru-guru memberi tumpuan kepada kertas 2, tetapi secara tidak langsung bila tajuk itu dimasukkan dalam kertas 2, kertas 1 juga mungkin akan dikeluarkanlah, kerana kertas 1 dia merangkumi semua bab dan semua tema. Jadi tak keluar kertas 2, kertas 1 insya-Allah akan keluar. Jadi tumpuan kita untuk bab 2 tingkatan 5, okey, itu dia. Penentangan pemimpin tempatan. Okay, peranan media cetak, akhbar, majalah dan novel sebagai penggerak kesedaran kebangsaan. Okay, penentangan pemimpin tempatan ini satu topik yang dekat dengan diri anak-anak murid. Okay, semua kita kenal. Kalau tengok di dalam soalan-soalan yang dikeluarkan oleh negeri-negeri yang lain, okay, ada nama yang popular keluar, Haji Abdul Rahman Limbung, Syarif Masaho, okay, di Terengganu, di Sabah, okay, dan juga di Sarawak, Tok Janggut di Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbung lagi. Jadi anak-anak murid mohonlah kenal pasti tokoh-tokoh ini, cari biodata tokoh. Biasanya kalau berkaitan dengan pemimpin tempat akan lebih memfokuskan kepada apakah kesan daripada perjuangan pemimpin tempatan, sama ada dia berjaya atau tidak dalam mempertahankan hak dia ke atas negeri. Jadi anak murid kena tahu sebab pemimpin ini menentang British, okey. Kemudian apakah peristiwa penentangan itu, di mana dia mula menentang, dan apakah kesan penentangan pemimpin tempatan kepada diri pemimpin itu sendiri ataupun kepada masyarakat sekitarnya. Contoh, kalau Haji Abdul Rahman Limbung, kesan pada diri dia tidak dibunuh tetapi dia dihantar, okay, keluar daerah sehingga ke murid kena kuasai. Manakala tajuk peranan media cetak, akhbar, majalah dan novel ini, dia lebih memfokuskan kepada isu atau apakah perjuangan yang dilakukan oleh novel, akhbar dan majalah ini. Jadi isu ini sebenarnya isu yang sama. Mungkin kebanyakan akhbar, majalah, isu dia untuk memperjuangkan hak orang Melayu dari segi politik, ekonomi dan sosial, serta perjuangan dalam bidang pendidikan. Pendidikan untuk orang Melayu, pendidikan untuk kaum wanita, okay, dan juga dari segi sosial, memperjuangkan sikap orang Melayu supaya berjimat cermat,
kena masuk dalam bidang perniagaan, untuk ekonomi. Itu isu-isu dia. Kalau tak tahu nak ingat satu-satu, kumpulkan isu yang sama itu dan apa pun media, akhbar, majalah dan novel, tulislah isu yang sama. InsyaAllah adalah sedikit markah untuk anak-anak murid semua. Okey, kita 5. Bab 3 ini tajuk dia kesedaran pembinaan negara dan bangsa. Dua negeri yang memberi tumpuan kepada bab ini iaitu negeri Terengganu dan negeri kita Pulau Pinang. Jadi tumpuan untuk tajuk bab 3 ini, kita masuk kepada tema 11 iaitu pembinaan negara dan bangsa di Eropah. Mungkin semua anak-anak murid dah terdedah dengan istilah real politik. Real politik di Eropah Barat, kita memberi fokus kepada Jerman, Itali. Kemudian Madinah, macam mana keagungan ataupun kemasyhuran peranan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan piagam Madinah, yang diiktiraf di seluruh dunia dan terbaik dan yang pertama secara bertulislah Perlembagaan Madinah, dan di negara kita sendiri, Malaysia. Apakah pembinaan negara bangsa di negara kita, Malaysia? Jadi tajuk ini anak murid kena tahu berkaitan dengan tokoh, tokoh dan juga apakah tata cara pembinaan bangsa Eropah itu berdasarkan real politik di Madinah dan juga di Malaysia. Kena hadam ketiga-tiga ini kerana mungkinlah keluar soalan kebat berkaitan dengan perbandingan atau guna pakai ketiga-tiga ini. Adakah real politik ini masih wujud atau sejauh manakah Malaysia meniru atau mengaspirasikan piagam Madinah dalam pembentukan negara Malaysia. Jadi kena hadam ketiga pembinaan negara bangsa di Eropah, Madinah dan juga di Malaysia. Kemudian tajuk yang lain juga yang perlu diberi fokus utama berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, atau kita suka dengan gelaran ringkaslah KMM, Kesultanan Melayu Melaka. Kerana Kesultanan Melayu Melaka ini mencerminkan Malaysia pada hari ini. Jadi Kesultanan Melayu Melaka, dan kaitkan dengan pembinaan negara kita, pemerintahan negara kita pada hari ini. Okey, kita tengok seterusnya. Bab 4, tingkatan 5, tajuk dia pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Dua negeri memberi tumpuan kepada tajuk ini. Dan tajuk fokus yang kita perlu beri perhatian. Di sini ada sedikit kesilapan teknikal. Tersilap tulis yang fokus utama Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu sebenarnya telah pun keluar dalam peperiksaan ulangan SPM 2020. Jadi boleh baca untuk tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini untuk kita menjawab soalan objektif. Tapi kita berilah perhatian kepada pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Di sini sebenarnya agak mudah kerana di Sarawak dan Sabah ini dia tidak macam di Semenanjung Malaysia yang banyak pergerakan politik. Di Sabah dan Sarawak, kita fokus kepada Sarawak kerana dia lebih banyak sikit isu berbanding dengan Sabah, iaitu gerakan anti penyerahan di Sarawak. Yang ini kalau cikgu sebut nama tokoh, mungkin anak murid ingat, oh itu ke cikgu. Tokoh yang terlibat, yang popular, yang ada dibuat sajak, yang ada dilakonkan di televisyen, iaitu Rosli Dobi. Jadi ingat Rosli Dobi, dia mencetuskan gerakan Rukun 13 yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Sarawak ini daripada keluarga Brooke. Jadi mereka menentang penyerahan Brooke kepada Sarawak kepada British kerana Brooke dah membuat perjanjian dengan rakyat tempatan di Sarawak untuk menyerahkan Sarawak kepada rakyat dia melalui Perlembagaan 1941. Jadi konsep yang perlu anak murid fahami untuk pergerakan politik di Sarawak iaitu Perlembagaan 1941, ingat tokoh Rosli Dobi dan juga gerakan Rukun 13. Itu antara tajuk-tajuk yang menjadi percaturan untuk kita memahami pergerakan politik di Sarawak. Kita teruskan dengan bab 5, tingkatan 5,
tajuk bab 5 itu kalau anak-anak murid merujuk kepada buku teks, dia adalah pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Okey, tumpuan utama hampir seluruh negeri. Okey, seluruh Malaysia memberi tumpuan di Terengganu, di Perak, okey, di Kelantan, di Melaka, di Perlis, negeri kita sendiri, Pulau Pinang, Johor, Sabah dan yang menjadi tumpuan kesemua negeri ini, okey, dan kita anggarkan dia juga mungkin menjadi pilihan untuk topik-topik hangat SPM 2020-2021. Okey, fokus utama kepada Pakatan Murni Suruhanjaya REIT dan juga Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini semua merujuk kepada ke arah kemerdekaan negara kita, Tanah Melayu dan Malaysia. Okey, jadi anak murid kena tahu apakah maksud Pakatan Murni. Okey, nanti cikgu nak promote sikit berkaitan dengan tajuk pilihan ini. Ada cara untuk kita mudahkan mengingat fakta. Kalau di awal tadi Dr. Siraj telah berkongsi macam mana nak mengeluarkan fakta melalui permainan teka silang kata, melalui akronim-akronim, dan cikgu sebentar nanti akan memperkenalkan kepada anak murid dalam masa kita bersantai-santai, jangan stres, jangan tension sangat. Kita dalam keadaan yang terbuka, dalam keadaan yang relax untuk kita memahami fakta sejarah, kita boleh menyanyi melalui lagu-lagu sejarah. Cikgu tak mau nyanyi lagi sekarang, cikgu nak terangkan dulu. Cikgu akan bagikan sedikit nanti hint-hint di mana anak-anak murid boleh mencari lagu-lagu untuk menghafal fakta sejarah. Suruhanjaya REIT merujuk kepada Suruhanjaya yang nak merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bolehlah ingat, cari balik apakah Suruhanjaya REIT dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Kalau anak murid nak mudah ingat, sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini Malaysia, apa yang sistem pentadbiran Malaysia ada sekarang ini dalam perlembagaan kita sebenarnya berasaskan kepada apa yang dicatat, apa yang dirangka oleh Suruhanjaya REIT dan juga Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Begitu juga dengan Malaysia 1963 dan Malaysia hari inilah. Berkaitan kalau Suruhanjaya REIT ni dia memfokuskan kepada membina perlembagaan, nak menjadikan Malaysia, Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang bebas daripada penjajahan. Kita teruskan kepada bab 6 tingkatan 5. Tajuk dia berkaitan dengan pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Bab 6 tadi berakhirnya tajuk berkaitan istilah kita menggunakan tanah Melayu. Bila bab 6 ini peralihan, kita mula nak diperkenalkan bagaimana pembentukan Malaysia. Tapi kita perlu ingat bahawa pembentukan Malaysia adalah berasaskan kepada Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi dua negeri memberi perhatian kepada pembentukan Malaysia ini pada tajuk pembentukan Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak. Jangan, walaupun dua negeri, kita jangan pinggirkan kerana dia juga termaktub dalam buku teks kita dan ada di dalam objektif pembelajaran sejarah. Jadi tajuk yang ingin cikgu fokuskan kepada anda semua, yang mana anak murid bolehlah membuat ulang kaji yang lebih sikit berkaitan dengan pembentukan Malaysia, faktor dan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Dan di sini adanya Suruhanjaya Kobot dan juga beri perhatian kepada Perjanjian Malaysia. Perjanjian Malaysia ini kalau kita tengok dua negeri Sabah dan Sarawak, kerana sebenarnya Perjanjian Malaysia ini memberi kesan yang amat tinggi, impak yang amat besar kepada Sabah dan Sarawak. Perubahan-perubahan yang amat ketara untuk dua negeri ini. Jadi kita di Semenanjung Malaysia jangan abaikan apakah perjanjian yang terkandung ataupun isi intipati atau isi Perjanjian Malaysia 1963. Kalau tadi ada yang mungkin terkeliru, Suruhanjaya Kobot, Suruhanjaya REIT. Kita di
SPM, KBSM, kita memang berjumpa dengan dua Suruhanjaya yang popular, iaitu Suruhanjaya Red dan Suruhanjaya Cobalt. Okay, anak murid nak ingat mudah saja. Yang Red itu berkaitan dengan Merdeka, yang Cobalt berkaitan dengan Malaysia. Okay, jadi jangan tertukar. Okay, jangan tertukar. Dan perjanjian Malaysia ini sebenarnya juga intipati yang lain adalah menyamai apa yang ada dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, cuma ada tambahan yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Okey, contoh macam mana penglibatan taraf orang Bumiputera di Sabah Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Putra Sabah dan Sarawak menyamai taraf penduduk orang Melayu di Tanah Melayu. Okey, macam mana bahasa Melayu di Sabah dan Sarawak diiktiraf bila? Okey, kalau di Malaysia memang di Tanah Melayu memang kita dah menjadi bahasa rasmi persekutuan, tapi di Sabah Sarawak di awalnya menggunakan bahasa Inggeris, kemudian 10 tahun barulah dia menggunakan bahasa Melayu. Jadi boleh detailkan dalam melihat kepada perjanjian Malaysia. Okey. Okay, jadi kita bergerak pula kepada bab 7 tingkatan 5, iaitu tajuk yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Okey, nampak yang berwarna hijau? Okey, tumpuan utama hampir semua negeri. Okey, jadi kita dapatlah membuat andaian bahawa tajuk ini memang menjadi tajuk pilihan semua guru-guru di Malaysia. Okay, jadi apakah tajuk yang perlu anak murid beri perhatian? Saksikan. Okey, fokus utama, benda yang kita boleh lihat di depan mata kita sendiri pada hari ini. Okey, jadi anak murid dah ada pengalaman yang amat tinggi sebenarnya berkaitan dengan sistem pentadbiran dan pemerintahan negara kita, yang mana kita memberi fokus kepada ciri-ciri demokrasi berparlimen. Okay, ciri-ciri demokrasi berparlimen dan lambang-lambang negara Malaysia. Okay, lambang negara Malaysia ini kita ada 3. Okay, yang dalam buku teks itu dinyatakan 3, iaitu bendera Malaysia, jata negara Malaysia dan juga lagu negaraku. Okay, bendera Malaysia nama dia Jalur Gemilang. Kemudian lagu negara kebangsaan kita lagu negaraku lah. Kena hafal lah lirik lagu tu. Bendera Malaysia kena tahulah simbol-simbol, maksud simbol-simbol dalam bendera Malaysia, dalam jata negara. Mungkin ada yang terlupa apa di jata negara. Jata negara tu mudah nak ingat. Ada nampak 2 ekor harimau tu. Okay, logo yang ada 2 ekor harimau itu, lambang keberanian, itulah jata negara. Okay, bendera Malaysia, Jalur Gemilang. Hafallah lagu Jalur Gemilang itu, mungkin dia dapat membantu untuk calon peperiksaan menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Okay, ciri-ciri demokrasi berparlimen, kita tengoklah negara kita. Ada yang di-Pertuan Agong, ada parlimen, ada Dewan Rakyat, ada Dewan Negara, ada sistem pilihan raya. Okay, jadi benda itu dekat dengan jiwa anak murid, dan anak murid sendiri sebenarnya ada pengalaman. Okay, demokrasi berparlimen di negara kita Malaysia. Okay, kalau tengok tajuk-tajuk yang banyak difokuskan, pentadbiran badan perundangan, kehakiman, proses pilihan raya, peranan SPR. Ada juga yang kata, cikgu, SPR dengan SPRM sama ke? Kalau dari segi akronim nampak macam sama, tapi bukan dia. SPR adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Kalau SPRM itu Suruhanjaya Pilihan, Suruhanjaya Rasuah. Rasuah. Jadi kena beri perhatian kepada lambang negara dan juga ciri-ciri demokrasi berparlimen. Okey, seterusnya kita dah menghampiri bab-bab yang terakhir untuk tingkatan 5. Bab 8 tingkatan 5, tajuk dia berkaitan dengan pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Okey, jadi kalau ditengok kepada analisis yang dibuat, tumpuan utama hampir semua negeri. Cikgu rasa tak perlu cikgu bacalah negeri-negeri mana, dan bila nampak penuh di situ, maksudnya banyaklah negeri ataupun guru-guru yang membuat memberi tumpuan fokus
tundingan tajuk-tajuk yang penting yang dianggap berprestasi tinggi ini. Jadi apakah yang anak murid kena tahu, beri tumpuan lebih? Okey, ada 3 perkara yang menjadi tumpuan guru-guru dan juga yang perlu anak murid beri tumpuan, iaitu pembangunan ekonomi negara kita Malaysia. Okey, berkaitan dengan dasar ekonomi baru atau DEB atau Rancangan Malaysia Keempat. Tengok macam mana pembangunan negara kita dari segi ekonomi, dari segi infrastruktur, okey, dan mungkin boleh kaitkan dengan pembangunan negara kita pada hari ini. Okay. Kemudian fokus yang kedua, pembangunan dan perpaduan bangsa. Okey, kerana perpaduan disebut di atas ini. Okey, tajuk bab 8 ini, tajuk dia memang berkaitan dengan perpaduan. Dan perpaduan ini adalah asas kepada pembentukan negara kita dari Tanah Melayu hinggalah Malaysia. Jadi beri perhatian kepada isu-isu atau perkara-perkara yang berkaitan dengan perpaduan. Kita belajar sejarah pun untuk kita mengenali perpaduan negara kita. Jadi, bila dikaitkan dengan perpaduan, perkara besar yang akan kita nampak adalah berkaitan dengan rukun negara. Berapa rukun negara kita? Mungkin cikgu boleh bacalah, ada yang menjawab di tempat masing-masing. 5 rukun negara. Apa rukun negara yang pertama? Apa rukun negara yang kedua, ketiga, keempat dan kelima? Kena hadap, kena dalami. Bukan setakat menghafal, tapi kena menghayati dan aplikasikan apa yang tercatat di dalam rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Okey. Bila kata perpaduan juga, dia tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan Akta Bahasa Kebangsaan. Dia telah termaktub warga negara Malaysia kena tahu berbahasa Melayu. Okey, Akta Bahasa kita. Perkara 152 Akta Bahasa Melayu, okey, dalam perlembagaan Malaysia. Dan bila perpaduan juga jangan diabaikan sukan untuk perpaduan. Okey, ketiga-tiga perkara ini, rukun negara, Akta Bahasa Kebangsaan, sukan dan perpaduan merupakan medium yang amat dekat dengan diri anak murid. Jadi kalaulah soalan ini keluar, okey, walaupun di mana-mana nombor soalan, kerana mungkin banyak boleh jadikan soalan kebat, jawablah, jangan tak jawab. Okey, dan topik yang ketiga yang perlu diberi fokus oleh anak-anak murid berkaitan dengan dasar kerajaan. Okey, banyak dasar-dasar kerajaan dan berilah perhatian kepada dasar pertanian. Okey, sekarang ini pun kita dah kembali mempopularkan pertanian. Adanya slogan kata pertanian untuk perniagaan. Okey, perniagaan pertanian satu perniagaan. Dan sekarang ni pun musim PKP, ramai dah yang bercucuk tanam. Okay? Jadi kita boleh kaitkan dengan dasar pertanian. Kemudian dasar penswastaan. Okay? Dasar penswastaan, dasar pensyarikatan, dasar hala tuju Malaysia. Okay? Jadi boleh pergi detail dalam bab 8 tingkatan 5. Okay? Kerana dasar-dasar kerajaan inilah akan membentuk atau melonjakkan pembangunan ekonomi negara dan juga mengikat perpaduan bangsa Melayu, Cina, India dan juga Bumiputera dan bangsa-bangsa lain yang ada di Malaysia. Okey, ini tema 11. Kita nak pergi kepada tema yang terakhir, bab yang terakhir di dalam buku teks tingkatan 5. Sebelum cikgu akan masuk kepada fokus kita, okey, sedikit contoh macam mana menjawab soalan semua. Okey, bab 9 penuh di situ, nampak banyaknya negeri-negeri guru-guru dari seluruh Malaysia yang mengambil bab 9 tingkatan 5 iaitu Malaysia dalam kerjasama antarabangsa sebagai tajuk tumpuan. Okey, yang perlu anak-anak murid kuasai sepenuhnya. Okey, jadi apakah topik ataupun persoalan-persoalan yang mungkin menjadi keramat ataupun yang menjadi tumpuan untuk anak murid baca dan keluar dalam peksa lah. Kalau dalam bahasa kasarnya, kalau tak keluar dalam kertas 2 pun, dia akan keluar dalam kertas 1. Okey, dasar luar Malaysia. Bentuk dasar luar Malaysia, faktor, perkembangan dan kepentingan.
Okey, jadi inilah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian berkaitan dengan dasar luar Malaysia. Bahasa mudah dia dasar luar Malaysia ni macam mana kita menjalinkan hubungan. Okay, kita ada dua cara. Sama ada menjalinkan hubungan dengan negara jiran kita, okay, serumpun contoh dalam ASEAN, dan jalingan hubungan antara bangsa dengan negara-negara yang lain. Okay, di luar benua kita dengan Amerika, dengan Australia, dengan Rusia. Okay, jadi itu merujuk kepada kerjasama antara bangsa. Okay, dasar luar Malaysia ni bukan hanya hari ini kita menjalinkan hubungan, tapi sejak dulu lagi, zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi telah wujudnya hubungan luar antara Kerajaan Alam Melayu dengan juga negara-negara yang lain. Dan jangan ditinggalkan berkaitan dengan Perang Dingin. Perang Dingin ini yang tidak melibatkan senjata, dia hanya berkaitan dengan ideologi. Wujudnya blok-blok dunia. Okay, ada blok kapitalis, ada blok komunis. Okay, blok timur dan barat. Ada dua blok lah. Kemudian pertubuhan serantau ASA dan ASEAN. Dulu sebelum ASEAN adanya ASA. Okay, jadi ini yang cikgu kata tadi, hubungan di Malaysia ini dia menjalinkan sama ada hubungan serantau, okay, dan juga hubungan dengan negara-negara luar. Okay, jadi beri tumpuan kepada bentuk hubungan, faktor perkembangan dan kepentingan dalam dasar luar Malaysia. Okay, selesai untuk guru-guru memberi sedikit landasan, okay, memberi sedikit idea. Mungkin ada yang cakap, cikgu dah last minute kami nak baca apa tumpuan? Adakah nak baca satu buku teks? Okay, jadi hari ini kami, okay, Dr. Shiraz, Cikgu Nazrina dan Cikgu Hafsah sendiri telah berkongsi dengan kamu topik-topik yang perlu kamu beri perhatian. Okay, jangan peningkan kepala kata, cikgu saya nak kena baca semua buku teks. Tak, cikgu dah memberi guide kamu. Kita dah zoom in. Okay, tajuk-tajuk yang wajar diberi perhatian. Bukan hanya untuk kertas 2 tetapi juga untuk anak murid mengulang kaji bagi menjawab kertas 1. Okay, seperti yang cikgu janjikan kepada anak-anak murid, okay, cikgu akan bincangkan sedikit cara menjawab dan tumpuan fokus kepada tajuk-tajuk pilihan. Okay, yang mana bila cikgu menganalisis soalan-soalan itu, kita nampak adanya bab yang mempunyai kaitan antara tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan antara bab itu adalah berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tajuk istimewa kerana tingkatan 4 pun ada dalam bab 8 dan tingkatan 5 pun ada dalam bab 3, cuma penumpuan yang berbeza, tetapi kalau nak soalan nak keluar mungkin dia boleh gabungkan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jadi ini untuk cikgu imbas baliklah untuk kamu ingat balik bila kata berkaitan Kesultanan Melayu Melaka, inilah topik-topik yang perlu diberi perhatian, ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey, macam ni jugalah ciri negara kita Malaysia. Okey, konsep daulat, tingkatan 4 lah, konsep daulat, keunggulan undang-undang, hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka perlu juga diberi perhatian. Okay, sistem pentadbiran pembesar 4 lipatan, okay, ada disenaraikan. Okay, kemudian faktor kehebatan pelabuhan Melaka dalam perdagangan banyak dan ada dikaitkan dengan apa yang Cikgu Nazrina dah cakap tadi. Okay, tajuk fokus teori kedatangan Islam. Okay, jadi tajuk-tajuk itu berkaitan dengan negeri Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi apa yang cikgu nak share dengan kamu di sini, pembelajaran kita melalui lagu. Okey, jadi boleh share, cikgu nak share. Cikgu Nazrina dah bagi tahu, Cikgu Dr. Siraj pun dah bagi tajuk-tajuk yang penting tadi. Jadi apa yang dapat cikgu senaraikan balik daripada usaha guru-guru di Barat Daya ini untuk anak-anak murid, kami pemudahkan untuk anak-anak murid mengingat fakta melalui lagu. Okey, di sini cikgu cuma senaraikan 3 lirik lagu yang boleh anak murid cari di sejarah @ICT, YouTube ataupun Telegram. Mungkin ada yang dah follow kami. Okay, boleh pergi, dan cuma cikgu nak santai-santai tadi. Jadi Cikgu Nazrina ada sebut cikgu
Dr. Siraj ada sebut tentang agraria. Boleh pergi dekat dapatkan lirik lagu berkaitan dengan agraria. Mungkin cikgu boleh nyanyi sikit lah. Okay, dalam tension kan, stres dengar ceramah je, kita nyanyi sikit. Cikgu tak nyanyi banyak lah, sikit je cikgu nak bagi kamu ingat saja. Mungkin kamu pernah dengar lagu ni. Okay, untuk agraria, contoh lagu dia, Hai Agraria, nama pilihan, oh angkur hebat. Okay, boleh nyanyilah lagu tu. Okay, jadi boleh dapatkan fakta yang sama apa yang Dr. Siraj cakap tadi dengan lirik lagu berkenaan. Okay, kemudian Cikgu Nazrina ada sebut tentang beri tumpuan kepada 3 teori kedatangan Islam. Okay, 3 teori kedatangan Islam. Boleh cari lirik lagu dan soalan-soalan latihan dalam sejarah ICT tadi. Okay, lagu teori itu cikgu ingat-ingat lupa lagu dia. Okay, 3 teori Islam hadir ke Asia Tenggara. Okay, jadi boleh pergi cari dekat laman web ini. Lagu itu sebenarnya semuanya fakta sejarah. Jadi mudah untuk anak murid menghafal fakta sejarah melalui lagu itu dan buat latihan. Dan berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka ini dan juga percukaian, okay, ada juga lagu cukai, okay. Tadi pun disebut juga tajuk itu hangat. Okay. Cukai, ada cukai tetap dan cukai diraja, 6 untuk India, 5 untukmu Cina, untuk orang kita 3% saja, beras makanan tiada cukaian. Okay, boleh juga menghafal lirik lagu ini untuk mendapat fakta. Okay. Cikgu nak beri fokus kepada Kesultanan Melayu Melaka dan cikgu juga menyediakan syair. Dalam syair ini semuanya berkaitan dengan fakta sejarah. Contoh, cikgu bacakan sikit lah. Kanun Melaka, 4 perkara, utuh bicara, kuasanya raja. Okay. Undang di laut, jelas agenda, asas aturan samudra sana. Okay, juga cikgu sediakan anak murid boleh tengok kalau nak tahu apa dia pembesar 4 lipatan. Okay, cikgu sediakan syair yang semuanya merujuk kepada fakta sejarah. Contohnya, Baginda ada 4 menteri, bendahara penasihat tertinggi, ada Temanggung, amanlah negeri, musuh di laut, Laksmana tangani. Okey, semua ni adalah fakta yang kita alunkan dalam bentuk lagu ataupun syair, dan anak murid boleh cipta lagu sendiri berdasarkan lirik yang cikgu dah ciptakan ini. Okay, jadi itu cara kita nak bersantai, nak release tension sikit lah daripada kita menghafal, kita hafal dengan cara hiburan sedikit. Okay, cikgu teruskan dengan sedikit contoh latihan bagi topik yang mungkin menjadi pilihan ini. Okay, contoh bila kata A, bila anak murid tengok A, ini merujuk pada soalan struktur yang 2 markah. Jadi macam mana cara nak menjawab? Namakan 2 contoh undang-undang Islam yang terdapat di Kesultanan Melayu Melaka. Okay, soalan di 2 markah, ada pula huruf Roman macam ni, jadi jawab terus, fakta terus, berangkai. Okay, rangkai kata terus, tak perlu buat ayat panjang kerana dia ada huruf Roman. Okay, cikgu sediakan contoh yang kedua. Okay, markah dia dapat 2 lah. Okay, mungkin ada yang tanya, cikgu boleh ke tambah, sedangkan markah 2, boleh ke saya tambah lagi yang lebih-lebih ni? Jawapan dia boleh dan tidak akan ditolak markah. Kalau kurang fakta, tiada markah. Jadi jika dia nak 2, boleh beri lebih daripada 2. Okay. Contoh ada yang tanya, cikgu kalau saya buat yang 1 ni salah, yang kedua ni salah, yang ketiga ni yang dah lepas daripada tanda-tanda ni betul, dia bagi markah tak cikgu? Jawapan dia beri markah. Walaupun kamu salah di atas, betul, okey, yang bawah ni dia bagilah markah. Okey, tiada istilah tolak markah. Okey.
Okay, kita tengok contoh soalan yang lain. B. Okay, jadi cikgu nak anak murid beri perhatian bila soalan itu pecahan dia B, soalan struktur sama soalan struktur lah. Cikgu fokus kalau 4 markah ni soalan struktur lah. Okey, bila B dia mengarah kepada soalan fakta. Cuma kadang-kadang ada fakta dan juga kebat. Kalau soalan ni contoh jelaskan perihal lambang kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dia nakkan soalan jawapan fakta semata-mata. Okey, cikgu keluarkan semua dulu. Maksimum calon ini dapat 4 dan yang ini calon juga dapat 4. Cuma cikgu nak bezakan di sini. Okey, yang cikgu buat hitam ini hanya ayat sajalah dan warna merah ini semua adalah dan juga buku teks. Apa penekanan yang cikgu nak berikan? Penggunaan ayat mula. Okey, mesti ada ayat mula walaupun sikit. Kemudian adanya penggunaan penanda wacana. Okey. Jadi bila buat macam ini nampak satu ayat satu markah, satu ayat satu markah dan penggunaan koma. Okey, hanya diterima bila menyatakan contoh. Okey, seperti sistem raja, adat istiadat Melayu, bahasa Melayu dan agama Islam. Okey, di sini kita terima penggunaan koma, tapi untuk fakta-fakta kita tidak terima. Okey, dan B ni sebenarnya yang sama, cuma cikgu nak tunjukkan bentuk penulisan karangan sejarah atau esei sejarah. Inilah bentuk dia. Okay, nak selang macam ini pun boleh, janji ayat lengkap. Nak buat macam B ni pun yang berwarna biru ini pun boleh. Okay, jadi ini adalah cadangan daripada cikgu macam mana kamu nak menjawab soalan esei sejarah berdasarkan soalan fokus kita ini. Okay, okay. Cikgu rasa nanti boleh ulang tayang lah. Kita boleh tengok nanti berulang kali contoh-contoh jawapan ini dan boleh salin. Okey, cikgu pergi kepada soalan kebat. Soalan kebat ini dia berbeza sikit. Bila dia bermula dengan C, confirm. Okey, dia adalah soalan kebat dan cikgu bacakan soalan dia. Bincangkan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi asas pembinaan negara Malaysia 4 markah. Kalau dia 8 markah lah, cikgu nak tunjukkan jawapan yang markah penuh. Okey, dia panjang lah. Okey, jadi di sini cikgu nak terangkan yang berwarna hijau merujuk kepada ayat mula dan juga penanda wacana. Okey, selain itu seterusnya, selanjutnya, contohnya bukti dan ingat yang berwarna biru ini adalah inferen atau kesimpulan kecil. Yang berwarna merah adalah fakta. Okey, fakta dan juga huraian. Jadi untuk mendapat markah yang tinggi bagi soalan kebat, okey, kalau ini 4 markah, so dia dapat 4 markah. Kalau ini 6 markah, dia pun layak dapat 6 markah. Kalau soalan ni kata 8 markah, calon ini juga layak dapat 8 markah. Mengapa dia layak dapat 8 markah? Itu yang kita nak ketahui. Itu yang cikgu nak bocorkan rahsia dengan anak murid semua. Jadi catat elok-elok. Untuk soalan kebat, nak dapat markah terbaik wajib, mesti, perlu ada fakta sejarah, adanya huraian kepada fakta, adanya huraian lanjutan atau contoh. Mungkin kamu tak tahu contoh, kamu bagi huraian lagi, so kita terima sebagai huraian lanjutan. Dan yang penting sekali, adanya inferen. Tanpa inferen, huraian yang banyak, fakta yang banyak, tak boleh dapat markah yang baik. Jangan kata cikgu inferen tu orang dewasa lah, cikgu punya pemikiran. No. Cikgu nak jelaskan di sini, inferen itu sebenarnya dalam bahasa mudah dipahami adalah kesimpulan. Jangan kata tak tahu kesimpulan kerana kamu dah ambil bahasa Melayu dan memang di hujung karangan bahasa Melayu kamu akan buat kesimpulan. Jadi dalam sejarah pun kita kena buat kesimpulan. Cuma yang bestnya sejarah, kesimpulan tak perlu berada di bawah. Bukan wajib berada di bawah. Kesimpulan boleh berada di mana-mana. Sama ada nak buat di atas ini ataupun nak buat di tengah. Contoh kamu nak kata saja, warisan KMM yang menjadi asas negara Malaysia ialah
negara akan aman, menyebabkan politik stabil, kehidupan rakyat selamat dan sejahtera. Selain itu, rakyat Malaysia menerima dan menyanjung sistem raja berperlembagaan. Boleh. Okay? Boleh letak kesimpulan di mana-mana. Itu beza sikit dengan bahasa Melayu. Okay? Cuma yang cikgu nak tekankan bila menjawab soalan KBAT, wajiblah ada fakta, ada huraian lanjutan atau contoh dan inferen. Okay. Mungkin ada yang tanya cikgu saya tak tahu nak buat inferen, jadi saya tak dapat markah ke cikgu? Okay, so untuk kumpulan itu cikgu nak terangkan kepada kamu, jangan kecil hati, jangan berduka cita kerana walaupun tanpa inferen kamu masih boleh dapat markah, cuma markah kamu tidak markah yang terbaik. Okay, markah kamu bukan markah yang terbaik lah. Okay, jadi kita tengok adalah contohlah. Okay, cikgu rasa cikgu tak perlu nak baca yang ini. Cikgu cuma nak tunjukkan pada kamu mana pilihan-pilihan yang boleh kamu jawab. Kalau kamu jawab skrip macam Dora ini, okay, adanya ayat mula daulat ialah tu kira ayat mula lah, ayat kepala ayat lah. Okay, kemudian dia ada sendi nama, okay, ada penyambung ayat yang lengkap, dia layak dapat markah penuh. Dan skrip M1 ini kamu tengok macam-macam, nak sekejap nak buat tanda kotak, sekejap nak buat tanda dot, sekejap nak lukis bunga, baiklah semua. Jadi yang ini tidak diterima sebagai esei sejarah. Sebab itu cikgu letakkan dia warna merah. Jadi jangan buat begini. Okay? Dan kita dah tahulah maksimum dia kosong lah. Okay? Kosong markah untuk calon M1. Jadi cikgu harap kamu abaikan M1, kamu tengok skrip Dora. Kalau sebelum ini kamu pernah jadi calon M1, jangan buat. Kerana kamu yang cari penyakit sendiri. Okay? Mengapa M1 ni dapat kosong markah? Kerana ayat tidak lengkap, dia bukan esei, dan yang baiknya dia ada fakta tapi merugikan. Jangan buat macam ini, amat rugi serugi-ruginya. Okey, kita tengok soalan contoh yang lain. Mungkin kamu dapat gambaran lah, satu hijau, satu merah. Yang merah jangan ikut, tapi cikgu nak tunjuk supaya kamu nampak yang itu markah dia maksimum berapa. Okay, kalau kamu buat cara yang merah itu. Okay, jadi kita tengok skrip online pula. Skrip UP dan juga skrip P. Okay, kita tengoklah. Soalan yang sama tapi berapa markah yang dapat. Okay, yang IPEN ini markah, kalaulah markah maksimum 4, yang IPEN ini dia tak akan dapat markah 4. Mengapa dia tak dapat markah 4? Cuba beri perhatian betul-betul kepada perkataan yang cikgu tulis ini. Cikgu baca skrip IPEN. Okay. Ada pelaksanaan undang-undang yang adil, hukum kanun Melaka, bicara kes jenayah, perkahwinan dan harta pusaka mengikut hukum Islam, nahoda dianggap imam, anak kapal adalah makmum, noktah. Okay, kalau tengok di sini, semua fakta yang ada di skrip UP ada dalam skrip IPEN. Tetapi mengapa UP dapat full mark 4 markah tetapi IPEN hanya dapat maksimum mungkin 1 atau mungkin 0 markah. Okay, mengapa? Kerana dia ada fakta tetapi penggunaan tanda koma yang merugikan. Okay, bila dia guna tanda koma, dia pun masuk buat ICU, koma juga markah. Jadi jangan guna sembarangan ikut suka hati penggunaan perkataan koma. Tadi cikgu dah beri contoh penggunaan perkataan koma hanya untuk contoh-contoh. Okey, ni seperti nahoda dianggap imam, anak kapal adalah makmum. Ada ayat dia lah. Okey, seperti contoh bahan mentah di Asia Tenggara adalah biji timah, koma, rempah, koma, emas. Itu kita terima. Tapi bila fakta tidak boleh guna tanda koma. Okey, kita pergi ke yang lain. Kita tengok contoh skrip saja. Dua-dua skrip ini. Tengoklah. Skrip hijau dan cikgu tak letakkan dia merah, cikgu letakkan dia biru. Bermakna kedua-dua skrip ini layak mendapat
markah yang baik. Kalau yang hijau ini dia dapat full mark 6. Tapi yang 5 ini mungkin dia dapat 6, mungkin dia dapat 5. Tapi dia masih berada di aras yang baik kerana ayat dia lengkap, ada fakta, ada huraian, ada contoh. Tiada, cuma kelemahan dia tiada penanda wacana. Okay, kalau anak murid baca antara skrip Cik AB ni dengan skrip CD ni, memang yang AB ni nampak sempurna. Okay, baca pun seronok baca kerana kita bila membuat skrip kita bercerita. Okay, jadi murid bercerita, guru membaca. Kalau guru tu baca dengan seronok, maka tinggilah. Okay, kalau kamu menulis pun kamu rasa tak berapa nak faham, jadi markah kamu faham sendirilah. Jadi kena bila kamu buat, kamu baca sambil buat tu baca. Kalau ada sangkut-sangkut itu maksudnya markah kamu tak lagi terbaik lah. Okay, kita tengok soalan kebat. Mungkin ini contoh yang terakhir, skrip Omar dan juga skrip Hana. Okay, kita nak tengok markah, apakah perbezaan antara Omar dan Hana. Okay, bila ada kod di sini, tiada inference, tiada kesimpulan. Walaupun yang ini dia buat cantik, tapi bila tiada inference, dia tak boleh dapat aras yang tinggi, dia tak boleh dapat markah penuh 8. Dia mungkin hanya layak markah 2, 3 atau 4. Okay, jauh beza dia disebabkan apa? Kesilapan dia hanya tiada inference atau tidak buat kesimpulan. Jadi setiap kali buat soalan nombor C ni, pecahan C, di akhir perenggan kamu buatlah perkataan kesimpulannya, natijahnya, nak rasa hebat lagi buatlah konklusinya, apalah yang kamu belajar dalam bahasa Melayu tu boleh guna. Tapi paling-paling tak tahu pun gunalah perkataan kesimpulannya. Okay, jadi itu trend kini. Bila soalan C kita tahu dia soalan kebat, jadi kita bersedia, sediakan payung sebelum hujan, pastikan ada fakta, ada huraian lanjutan atau contoh dan juga ada kesimpulan. Okay, jadi lepas ni bila buka sekolah nanti boleh tukar skrip dengan kawan, cuba cari kelemahan kawan. Okay, tengok kawan ni tak ada inference, kawan ini ada fakta saja, nasihat kawan. Okay, supaya bila kita biasa buat, kita akan jadi biasa. Yang biasa tu kita, yang betul tu kita biasa-biasakan. Okay, ini dah di akhir slide cikgu. Cikgu nak pesan satu je ke anak murid semua, jangan takut menjawab soalan kerana tidak akan ditolak markah. Okay, tiada jawapan salah ditolak, tak. Dia mencari jawapan yang betul. Ini antara contoh-contoh soalan yang mungkin ditanya untuk tajuk berkaitan dengan tema yang cikgu bincangkan tadi. Okay, tema yang gabungan antara tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okay, jadi bolehlah nanti kamu tengok balik soalan-soalan ini, kamu boleh buat latihan. Okay, dan sekali lagi cikgu ingin nasihatkan kepada anak murid, jagalah kesihatan, okay, supaya peperiksaan makin menghampiri. Doa untuk lulus cemerlang sejarah, dan jangan hanya doa untuk sejarah, doa juga untuk bahasa Melayu sama, kerana dua sejarah ini adalah adik-beradik kembar. Kena lulus sejarah, kena lulus bahasa Melayu untuk dapatkan sijil. Semua mata pelajaran yang diambil, cikgu harap apa yang cikgu kongsikan ini boleh memberi bermanfaat kepada kamu semua, dan jangan lupa follow cikgu, boleh tengok lagi apa-apa yang cikgu akan sharekan dengan kamu berkaitan dengan SPM di channel YouTube Sejarah @ICT ataupun Telegram Sejarah @ICT. Dan cikgu serahkan balik kepada rakan cikgu Nazrina yang mungkin dah bersedia dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, cara-cara menjawab soalan dan juga apa yang perlu anak murid ikut untuk kertas 1 dan kertas 2. Ya, Cikgu Nazrina boleh dengar di sana? Okey, insya-Allah boleh cikgu. Okey, serahkan pada Cikgu Nazrina. Terima kasih Cikgu Nazrina. Kita jumpa lagi di akhir sesi nanti. Okey, insya-Allah. Terima kasih Cikgu Hafzan. Okey, sama-sama. Okey, insya-Allah. Stop sharing. Mama stop sharing. Okey, insya-Allah kita akan sambung. Okey, cikgu cuma nak
perincikan apa yang telah dibincangkan oleh Cikgu Hafzan tadi. Okey, cuma cikgu nak beritahu tentang teknik yang digunakan oleh Cikgu Hafzan tadi. Okey, semua orang nampak ke? Semua orang nampak ke slide ni? Nampak ah? Ada yang nampak ke? Kabur. Nampak jelas ya. Okey, terima kasih. Nampak cikgu, Cikgu nampak. cuma nak tekankan tentang kertas 1. Okey, kertas 1, untuk kertas 1 apa yang boleh pelajar buat ialah jawab soalan sejarah SPM tahun-tahun lepas. Okey, sebab apa cikgu kata macam tu? Untuk sejarah kertas 1 ni jangan lupa buat latihan. Latihan topik latihan SPM tahun-tahun lepas. Soalan tahun-tahun lepas banyak yang akan berulang. Okey, seperti yang cikgu paparkan dalam SPM 2014, ada 32 soalan yang diulang. Okey, dan kita lihat SPM 2018. Okey, ada 33 soalan yang diulang. Okey, jadi jangan lupa buat latihan soalan SPM untuk kertas 1. Bolehkah anak-anak? Boleh nak? Okey. Ni contoh yang cikgu paparkan kepada kamu yang dikatakan soalan berulang. Okey, contoh dia SPM ulangan 2014, dia tanya tentang tulang orakel. Okey, di tamadun awal Cina. Kita tahu tulang orakel ni berkaitan dengan sistem tulisan dalam tamadun awal Cina. Jadi walaupun cara dia tanya tu berbeza, tetapi dia masih lagi berfokus tentang soalan tulang orakel. Okey, boleh ke anak-anak lihat nak? Okey, kita lihat pula tentang tamadun Mesopotamia. Okey, tamadun awal Mohenjo-daro Harappa, iaitu bandar terancam dalam tamadun Indus. Okey, SPM 2006. Okey, berkaitan dengan tamadun Indus. SPM 2014 dia ulang balik. Kemudian SPM ulangan 2014 masih lagi berkenaan dengan tamadun Indus, iaitu Mohenjo-daro Harappa. Okey, bandar terancam. Kemudian SPM ulangan 2015 masih lagi soalan yang sama, iaitu berkenaan dengan bandar terancam. Okey, jadi anak-anak boleh buat latihan berulang-ulang dalam SPM, soalan SPM untuk mendapatkan markah tinggi dalam soalan objektif kertas 1. Sebab kertas 1 wajarannya 30%. Cukup tinggi ya untuk markah 40. Okey, sebab kita ada soalan 40 tapi wajaran dia 30. Jadi cukup tinggi untuk kamu dapat markah yang tinggi. Jangan lupa buat latihan. Okey, sebab kita lihat soalan dia berulang-ulang. Cuba tengok SPM 2017 masih lagi masyarakat Lembah Indus Mohenjo-daro Harappa. So kita tahu bila Mohenjo-daro Harappa, kita tahu berkaitan dengan bandar terancam. Okey, ni semua contoh dia. Okey, kertas 2 ni dah disentuh oleh Cikgu Hafzan tadi, cara untuk menjawab. Cuma apa yang cikgu nak paparkan di sini, cuba lihat soalan jawapan yang pertama dan jawapan yang kedua. Jawapan yang pertama, pelajar yang jawab ni dia dapat setengah markah sahaja. Okey, manakala pelajar yang jawab yang kedua, soalan yang sama, dia dapat markah penuh. Kenapa? Okey, jadi sebagaimana yang diterang oleh Cikgu Hafzan tadi, ini yang dikatakan sebagai ayat yang tidak lengkap. Mulai tahun SPM ulangan 2020, okey, dan juga SPM 2019 sudah ada penolakan markah. Okey, sekiranya ayat tidak lengkap, pelajar takkan dapat 1 markah penuh. Pelajar hanya dapat setengah markah. Jadi rugi
sedangkan fakta ada. Sebab tu kita kena ambil kepala ayat yang warna hijau ni, okey, yang depan ni ialah kepala ayat, ambil daripada soalan Islam sampai ke dunia Melayu melalui kegiatan perdagangan luar. Okey, baru dapat 1 markah. Okey, kemudian kita lihat di sini, okey, kegiatan dakwah. Selain itu dia menggunakan penanda wacana dalam ayat yang lengkap. Ini yang kita sebut sebagai ayat lengkap. Kalau begini, ayat dia tak lengkap. Okey, sebab tu dia dapat setengah-setengah markah. Yang di depan ni, okey, dalam soalan tidak ada, tapi pelajar ni dia tambah sendiri. Okey, bila tak ada, jangan tambah sendiri. Bila tak ada, bermakna kata pelajar tu mesti jawab dalam ayat yang lengkap. Okey. Kemudian kita pergi, samalah dengan ni pun. Okey. Kemudian kita tengok soalan esei. Okey. Ini yang kata soalan esei akan ditanda berdasarkan fakta yang diberikan. Okey. Cuma apa yang cikgu nak tunjuk kepada kamu ialah yang kata ayat tak lengkap. Okey. Okey, cuba lihat di sini. Okey, ini semua ialah ayat yang lengkap. Okey, contoh skrip jawapan pelajar A. Okey, tapi bagi pelajar skrip contoh pelajar B. Okey, kamu lihat di sini. Okey, kita akan lihat. Okey, cikgu terpaksa cepat sebab nak mengejar masa. Okey, kalau kita lihat di sini. Okey. Aktiviti perdagangan yang menyumbang kepada penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kalau pelajar jawab pedagang Arab, kemudian di bawah dia jawab pedagang dari Cina, kemudian dia jawab pula pedagang dari India, pelajar hanya dapat 1 markah sahaja. Sebab pedagang Arab, pedagang Cina, pedagang India berada dalam fakta yang sama, iaitu fakta yang pertama. Sebab tu dia tanda sebagai ulangan. Bila ulangan ni maksudnya pelajar ni dia tak dapat markah. Jadi dia hanya dapat 3 markah. Okey, jadi hati-hati di sini ya. Okey. Kemudian kita lihat yang cikgu kata tak dapat markah penuh. Okey, cuba kamu lihat. Pelajar ni dia mula jawapan dia wujud institusi kesultanan, pengaruh Islam dalam sistem politik di Asia Tenggara. Okey, pengaruh Islam. Memang betul wujudnya institusi kesultanan, tetapi ayat tak lengkap. Jadi bila ayat tak lengkap, pelajar ni dia hanya dapat setengah markah. Rugi kan? Okey, rugi. Sebab pelajar ni dia tahu fakta, tapi disebabkan oleh ayat yang tidak lengkap, jadi dia tak dapat markah penuh. Rugi anak-anak Okey, jadi dia buat ayat yang lengkap. Okey. Ni satu lagi jawapan yang ayat tidak lengkap. Ekonomi negara terjejas. Okey. Setengah markah. Cuba lihat di sini. Okey. Yang dapat 1 markah ni yang tak ada perkataan setengah ni. Okey. Ini yang kita kata ayat yang lengkap. Kita tidak mampu membeli barangan dengan harga yang berpatutan dan kualiti yang baik. Ayat lengkap kan? Tapi cuba lihat ayat ni. Ekonomi negara terjejas. Amalan menipu sering berlaku dalam kehidupan. Ini semua ialah ayat yang tidak lengkap untuk soalan ini. Jadi kalau dia katanya kesan, okey, kesan sekiranya perkara di atas berlaku ialah ekonomi negara akan terjejas. Tu maksudnya ayat yang lengkap. Okey. Jadi pastikan pelajar jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey. Okey. Yang ni tentang cara jawab juga. Okey. Sebagaimana yang diterangkan oleh Cikgu Hafzan tadi. Okey. Ada kata tugas, respon kepada kata tugas. Apa maksud respon kepada kata tugas? Respon kepada soalan yang ditanya. Okey.
Apa soalan dia? Cadangan anda. Jadi mulakan ayat kamu cadangan saya. Jadi ini yang kita sebut kepala ayat. Jadi kepala ayat ni lah yang kita kata akan menjadikan ayat tersebut lengkap. Okey? Ayat lengkap. Mesti ada fakta, huraian contoh ataupun huraian lanjutan. Okey, ini dah diterangkan oleh Cikgu Hafzan tadi. Okey, guna penanda wacana untuk kita lebih faham. Tapi tadi ada pelajar yang tanya, kalau tak guna penanda wacana boleh tak kalau nak guna yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Boleh. Asalkan yang lengkap. Okey. Kemudian patuhi peraturan makan markah, bagilah isi termasuklah huraian lanjutan. Nak bagi lebih boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Okey? Bagilah panjang mana tu, tak ada masalah. Okey? Sebab sejarah dia hanya mementingkan perkara yang betul, apa yang ditanda. Kalau yang salah, dia tak tolak markah. Jadi tulislah lebih pun tak apa. Okay, kalau idea mencurah-curah, tulis. Tidak ada masalah. Okey? Ni satu lagi. Contoh soalan kebat. Okey? Cara menjawab menggunakan ayat yang lengkap. Okey? Ingat nak? Lengkap Bila kita sebut ayat yang lengkap, kalau dalam bahasa Melayu, pastinya ada subjek dan predikat. Okey, jangan lupa bila kita sebut ayat yang lengkap, ada subjek, ada predikat. Jadi, belajar menulis ayat yang lengkap. Tak ada masalah. Sebab anak-anak semua dah mahir dalam bahasa Melayu. Dalam penulisan bahasa Melayu menggunakan ayat yang lengkap. Jadi, apply, guna dalam sejarah. Okey? Bahasa Melayu dan sejarah ni berkait rapat ni. Okey, macam abang dan adik. Okey, jadi gunakan sebaik yang mungkin. Okey, cikgu rasa setakat itu saja, insya-Allah. Okey, apa-apa pun balik kepada Allah. Okey, insya-Allah Allah akan membantu kita sebaik yang mungkin. Okey, tentang sejarah kertas 3, kita masih lagi belum dapat. Okey, daripada pihak KPM berkenaan dengan soalan yang akan keluar. InsyaAllah bila kita dah dapat tema umum tersebut, pihak JPM Pinang akan kumpul beberapa cikgu untuk membantu anak-anak dalam menjawab sejarah kertas 3. Okey, insyaAllah. Okey, bertiup bayu meliuk tualang, menyentuh daun pohon pala. Sejarah diangkat, didaulat, dijulang. Dalam SPM menentu segala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu serahkan kepada PTD Barat Daya untuk sesi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita Puan Masrina dan juga Puan Hafzan. Sekejap saya present. Baik, dapat nampak skrin PowerPoint saya? Baik, jadi nampak. Terima kasih ya. Sekarang ni ialah sesi soal jawab. Jadi peserta-peserta dan juga murid-murid yang menghadiri sesi ini, ada apa-apa soalan? Daripada chat tu saya nampak tidak ada soalan, komen-komen terima kasih dan sebagainya sahaja. Satu soalan. Okey.
Baik, ada satu soalan di sini. Soalan yang ditanyakan di sini, bagaimana nak menguasai sejarah tanpa membaca? Bolehkah jika hanya fokus kepada soalan, maksudnya kita hanya buat soalan dan jawapan? Ya, cikgu-cikgu penceramah boleh sila menjawab. Terima kasih. Cikgu Nasri atau Cikgu Nasrina atau Cikgu Hamzan? Okey, saya cuba jawab soalan yang calon SPM kita kemukakan tadi. Okey, dia tanya boleh tak tanpa membaca buku hanya menjawab soalan. Okey, jawapan dia ada boleh, ada tak boleh. Kalau soalan objektif, boleh baca tanpa nak tengok buku teks kembali lah. Okey, kita baca saja soalan objektif, hafal fakta dia dan kita bercerita balik. Okay. Dan sebenarnya belajar sejarah ni melalui pengalaman juga. Kalau dia tak mau baca, boleh share dengan kawan, dengar kawan bercerita. Okay, itu kita ada medium-medium yang lain yang boleh kita belajar sejarah melalui YouTube, boleh tengok cikgu-cikgu lain di YouTube, boleh tengok cerita-cerita sejarah dan boleh paling mudahlah berbincang dengan rakan dalam grup WhatsApp ke, Telegram ke. Okay, tapi tak bolehlah nak tinggalkan terus buku tanpa buat bacaan kerana sejarah dia punya point adalah fakta. Kita tak boleh faham satu cerita tu hanya dengan satu fakta. Sejarah kita ada kronologi. Jadi kalau tak mau ambil semua, kita ambil satu peristiwa. Contoh peristiwa pembentukan negara kita Malaysia. Kita kena tahu daripada mula sampai akhir. Jadi istilah yang lebih baiklah cikgu rasa kita kena menguasai kronologi. Bukan maksud kita nak hafal semua tapi kita kena tahu kronologi dia jalan cerita. Kita pun macam anak murid sendiri pun kita ada contoh kelahiran kita lah yang paling mudah. Ada awal, kita kecil, dewasa. Jadi follow kronologi untuk kita menghafal fakta dan gunakan medium-medium yang lain. Jawab soalan saja boleh. Okay, boleh kalau kita dah ada sedikit input berkaitan dengan fakta tersebut. Tapi kalau kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba nak jawab soalan saja, hafal saja, takut bawa ajaran sesat lah. Bagi soalan-soalan yang mudah, tak ada masalah. Bagi soalan-soalan kebat yang memerlukan pemikiran yang lebih mendalam, yang memerlukan kita menguasai fakta, kita takut tersilap jawab. Okay, tapi kalau dah ada fakta, insyaAllah kita boleh menjawab. Itu saja daripada cikgu lah. Mungkin cikgu Nazrina ada tambahan dan ada pandangan yang berbeza. Cuma ingatan dari cikgu, bacalah sedikit fakta itu. Okey, sekian. Saya ada penambahan. Cuma apa yang perlu anak-anak tahu, bila kita sebut sejarah, sejarah ni berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu history. Okay, bila kita sebut history ni maksudnya cerita dia. Okay, bila kita kata cerita dia, maksudnya kita belajar sejarah dalam bentuk cerita. Okay, dalam bentuk cerita. Maksudnya hang cerita kat aku cerita kat hang. Okay, tapi berkaitan dengan sejarah. Kalau kata siapa tak suka cerita ni memang tipu lah. Sebab semua orang suka cerita. Tambah-tambah kalau membawang. Jadi cara yang paling mudah untuk anak-anak kalau tak mau baca buku, apa yang boleh anak-anak buat ialah cerita. Okey, membawang tentang sejarah. Okey, semua cerita pasal sejarah. Okey, hari ni kita cerita pasal pola Malaysia membuat hubungan dengan negara luar. Okey, mai kita cerita. Buat dalam bentuk yang santai. Itu pun boleh sekiranya anak-anak menghadapi masalah untuk membaca buku dan juga mengingat fakta. Okey, sebab cikgu faham, sebab sejarah ni kan banyak fakta. Jadi belajar dalam bentuk yang santai, itu lebih seru. Okey, insyaAllah.